Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini dalam segmen di eksklusif bersama Profima. Profima, bersama saya hari ini Presiden Profima sendiri, Encik Khalil, dan juga Timbalan Presiden, Encik Bisnin. Ni sebabnya kita ada berita gembira sikit. Bermula daripada 5 Julai minggu lepas tuan. Tuan semua, 5 Julai pitching telah bermula di RTM, yang mana satu-satunya stesen yang paling unggul yang banyak menerima perolehan setiap tahun. Walaupun agak terlewat sikit daripada jadual asal, tapi alhamdulillah telah pun ataupun sedang dijalankan. So berita gembira untuk kita sebagai warga-warga kerja di belakang takbir. Kalau diikutkan fakta yang kita dapat, 2018 perolehan di RTM 370, 2019 361, 2020 yang berjaya yang berjaya 2019 482 agak tinggi, 2021 343. Okey. InsyaAllah tahun ni harap boleh mencecah 400 juga, walaupun kita dengar macam 300 lebih perolehan yang akan bakal diterima daripada banyak juga tu, 1000 lebih syarikat yang menghantar proposal yang berjaya. Kalau ikutkan syarikat yang berdaftar ada 4,000 syarikat, tetapi itu bukanlah kita nak cerita pasal itu. Yang mungkin yang dapat pun dalam 1,000 lebih, tapi tak apa. Yang kita nak cerita ni ialah kita sebagai warga kerja di belakang tabir ni. Sebelum itu saya tanya, sihat tuan? Sihat. Okey. Bermulanya andai kata dalam masa proses sebulan 2 ni, let's say pihak RTM telah setuju dengan proses atau documentation semua, dan kita dapat insyaAllah dalam masa 2 bulan atau paling lewat pun 3 bulan kita dapat roll lah, kita dapat syuting. Okey, perkara utama sekali yang producer harus ingat, sebab dah lama tak kita macam nak refresh balik bukanlah kita nak remind sangat, tapi kita nak refresh. Bukanlah nak paksa tapi kita balik pada step pertama. Okey, agak-agaknya bukan agak-agaknya kita share sikit. Perkara paling asas sekali, kita panggil asas je lah. Perkara paling asas sekali producer kena buat apa tuan Khalil? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut pitching di RTM bermula, kita di Profima ni lega sikit lah. Alhamdulillah. Tahun 2023 ni rasanya ini baru pitching kan, start kan, pitching RTM, sebab perolehan RTM ni memberi peluang pekerjaan kepada cukup ramai kru filem, terutama yang betul-betul fokus pada televisyen lah. Jadi bila ada pitching, kita dah tahu dah kru kita akan ada kerja, tapi pelaksanaan dia tu akan memakan masa. Sekarang bulan 7, kemungkinan bulan 8, bulan 9 ke atas lah akan datang. Tapi apa-apa pun alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Kementerian KKD, terima kasih kepada Menteri, terima kasih kepada KSU dan juga TKSU dan juga pengarah, ketua pengarah RTM dan juga semua pihak kementerian, dan juga kepada persatuan-persatuan yang mewakili penerbit kerana mendesak benda ini dan juga memohon benda ini. Kami di sektor pekerja mengucapkan penghargaan lah, terima kasih banyak-banyak. Walaupun sedikit lewat, dah masuk penggal kedua ataupun ketiga sekarang ni, tetapi sekurang-kurangnya ada tahun ni. Kita yang risaunya takut tak ada langsung, tapi kalau ada perolehan alhamdulillah, sebab pekerja kita pun selalu bertanya bila peluang pekerjaan bermasalah kan. Itu yang pertama lah yang saya nak beritahu. Kemudian yang keduanya, macam topik perbincangan kita hari ini, so bila ada perolehan, ada peluang pekerjaan, sudah tentulah ada beberapa perkara yang kita perlu refresh, ataupun kita perlu bagi tahu, ataupun kita perlu memberi sedikit bukan teguran, sedikit perhatian kepada penerbit, supaya ada beberapa perkara yang wajib dilakukan kepada pekerja filem, terutamanya yang akan buat TV-TV program lah. Kalau perkara asas tu, dia ada banyak perkara asas yang perlu kita ambil berat lah. So kita boleh pecah banyak benda lah. Kalau kita nak discuss, saya rasa kita bermula dengan kontrak kerja dulu lah. Permulaan dia kontrak kerja dulu. Jadi setiap deal, setiap projek yang ada, SST yang ada, yang tuan-tuan penerbit dapat tu, kalau boleh pastikan pekerja yang ada tu, pekerja yang diambil nanti adalah perlu ada kontrak yang sah, ditandatangani oleh dua belah pihak. Dalam kontrak tu nanti pastinya ada tentang jam kerja, rate harga, segala-galanya ada di situ. Perkara-perkara asas lah tentang bidang kerja apa semua, saya rasa tak ada isu sangat. Kebanyakan kontrak yang dikeluarkan, kalau bukan secara perseorangan, Profima
menggalakkan perseorangan. Tapi kalau tidak ada HOD pun tak apa. Tapi kalau tanya Profima, memang kita menggalakkan perseorangan lah. So kita rasa kontrak tu kalau boleh dua belah pihak sudah ada binding kontrak dan sah dalam akta kontrak. Tapi kalau dihantar kepada untuk stamping LHDN apa semua, lebih baik sebenarnya. So peranannya lebih kepada penerbit, production manager dan juga top management kalau boleh realisasikan perkara asas dulu, iaitu kena ada kontrak. Tak boleh tak ada. Walaupun syuting 5 hari ataupun 6 hari, kena ada kontrak. Walaupun sekecil mana tugasan tu, kena ada kontrak. Kalau tidak jadi pertikaian. Kalau tidak, anda kru-kru filem sekarang bila ada masalah, bila tanya kontrak, kontrak tak ada. So itu perkara asas yang kita sentuh. Saya rasa pertama is kontrak lah. So dekat mana nak dapat kontrak? Okey, biasanya ini bukan saja untuk producer kan, untuk sahabat-sahabat kita, kru atau pekerja filem pun kena ambil berat benda ni. Okey, first kali memang kita kebiasaannya pekerja-pekerja ni dia nak urusan sendiri dengan producer kadang-kadang memang agak susah. Biasanya producer ni dia ada wakil. Okey, kita jumpalah dengan production manager. So production manager lah akan terangkan macam mana. Okey bang, cerita sikit bang masa permulaan kontrak. Nak cerita pasal kontrak. Kontrak tu. Okey, kadang-kadang saya ni sebenarnya production manager lah, pengurus produksi. So biasanya kontrak ni sebenarnya memang disediakan oleh producer. Producer memang dah ada kontrak dia. So bila kita dah dilamar oleh mana-mana yang dah lama oleh producer, dah dilamar, maknanya kena ada kontrak, wajib lah. Wajib. Pasal kontrak ni dia lah menjamin kita punya harga kita kat situ tertulis apa saja benda detail-detail tertulis lah. So bila dapat kontrak tu, memang kadang-kadang kontrak itu dalam bahasa Inggeris lah. Ada yang tak nak baca pun ada lah, tapi kena baca. Kena baca. Dan kita minta juga producer kena ikhlas juga pasal part kontrak ni. Kalau dapat dalam bahasa Melayu tu bagus juga, atau side Melayu English supaya budak-budak faham. So ada beberapa kes bila dah sign kontrak tak perasan satu term of payment, tak perasan sehingga ada berlaku kontrak juga. Tapi nak salahkan budak-budak pun tak boleh juga, pasal kadang-kadang budak-budak pun perlu kerja juga kan. Jadi pastikan kontrak tu kena ada. So kalau producer tak keluarkan kontrak, boleh datang kat sini lah. Kat Profima ada kontrak. Kita ada kontrak, boleh ambil kontrak tu, tengok, hantar kat dia orang. So biar benda tu status lah. Jangan pakai cakap je kontrak tak ada. Biar ada hitam putih. Hitam putih kena ada kan. Ini masalah ni. Kalau tak ada hitam putih, berlaku penipuan tak payah ke apa, masalah. Itu je. Saya nak tambah sikit. Kontrak ni sebenarnya selagi belum sign, ianya boleh diubah. Jadi sebab dia perlu persetujuan dua pihak sebenarnya. Kalau katalah HOD yang dapat kontrak tu, dia tak puas hati dari segi payment, term dia, so dia kena discuss balik dengan production manager ataupun dengan line producer atau executive producer atau producer. Jadi sehinggalah dapat persetujuan dua belah pihak. Dia tak kisah sama ada department ni term dia berbeza, department ni term dia berbeza, tak kisah, janji persetujuan tu ada. Kalau betul kan? Kalau dua belah pihak tak setuju ataupun kita ambil kontrak terus sign, itu praktis tu kita ubah sikit. Maksudnya bagi masa sikit, kita bincang. Kalau HOD dapatkan persetujuan, kita punya budak-budak dia punya term macam ni, shooting dia macam ni, jam kerja dia macam ni. Kalau semua bersetuju, ataupun kalau HOD kata kau orang tak payah tahu, kau ikut je aku, kalau macam tu pun okey, as long as group tu bersetuju. Masalah dia bila dah bersetuju, bila sign, nak bangkit balik memang tak boleh. Tak boleh. Pasal dia dah bind persetujuan antara dua belah pihak lah. So kalau tak setuju kena cakap. Tak boleh kerana duit atau kerana apa, kerana terpaksa ataupun tak reti baca, itu bukan masalah. Kita sekarang ni berurusan bila kontrak tu dah sign, maksudnya kita dah terikat, dah tak boleh bercakap dah. Dah tak boleh nak komplain apa semua, dah tak boleh dah. Sebab tu kita rasa perkara asas dia
Wak Ima 3-4 hari punya shooting pun kontrak kena ada, kena praktis. Kalau tak ada, datang kat Profima, kita ada standard kontrak kita, kita boleh bagi, dan kita bagi nanti kalau perlu 2 kontrak pun tak ada masalah. Maksud saya, producer bagi kontrak, pihak kru pun bagi kontrak pun tak ada masalah, as long as 2 pihak bersetuju. Yang penting 2 pihak bersetuju. Itu jadi nak tambah lagi. Betul tu, macam Tuan Khalil cakap, memang persetujuan 2 pihak. Tetapi untuk kru, kalau rasakan nak diwakili oleh HOD, kena berbincang dengan HOD, apa permintaan anda, apa permintaan awak lah semua kan, macam mana keperluan yang nak. Kalau boleh macam nasihat saya sendiri, sebab sebenarnya kontrak tu ada masa, bukannya terus dapat terus sign tu hantar, tidak kan. Okey, persetujuan bersama kalau tim dengan HOD, ataupun kalau boleh tengok juga jadual dia macam mana, berapa lama masa yang dia ambil. Okey, so awak faham kontrak tu macam mana within berapa hari, 60 hari, 60 hari. Kalau lebih 60 hari macam mana? Kalau tak ada tulis, sebab tu memang kena baca. Kalau tak tulis yang lebih 60 hari ni macam mana pula? Dia kontrak ni memang dia kena state betul-betul, memang kena tulis. Memang ada, baca dan faham. Kau tak faham, tapi sebenarnya kalau kontrak ni, kalau ikutkan kita negara Malaysia ni, bahasa utama adalah bahasa Melayu. Jadi kontrak kena ada dalam bahasa Melayu. Second language bahasa Inggeris. Tetapi kalau tetap dapat yang bahasa Inggeris, tak apa, bawa ke Profima, mungkin kita akan tunjuk kontrak kita, mungkin boleh dua kontrak kita boleh dipakai kan. Bukan saja kontrak daripada producer, tetapi kontrak daripada kru sendiri pun boleh. Tak semestinya. Yang penting dua-dua bersetuju. Okey. Kita pergi next topik lah pula kot. Lepas kontrak, ada lagi bang pasal kontrak? Kontrak banyak sebenarnya, tapi kita terhad tapi dalam kontrak, jangan lupa dalam kontrak tu kita setuju mas kahwinnya berapa. Nak tengok juga tu, saya cakap kan, kalau 60 hari tu berapa mas kahwinnya. Untuk term dia tu pun kita boleh ubah seperti kata dia. Betul. Ada yang betul, kadang-kadang ada yang dibayar macam production manager. Tengok kalau projek yang panjang tu, mungkin dia bayar awal 10% bila sign kontrak. Yang pastikan sign kontrak tu dapat dia punya hasil dulu 10%, baru start kerja. Kadang-kadang kita sign kontrak, tunggu tak ada bayar at least jadi itu masalah juga. Tapi isu ni selalu berlaku juga. Dia hati-hati. So ada yang macam maybe director dia bayar 4 kali. Tengok masing-masing punya persetujuan lah. Persetujuan kena betul dengan harga dia. Harga tepat lah. Okey, kita masih anda perjuangkan anda punya rate sendiri. Okey, tapi rate tu macam mana pula? Okey, kita ada rate card ke? Tanya. Okey, Profima ada dia punya panduan. Garis panduan untuk harga pekerja filem based on hari. Bekerja hari. Tapi itu kita punya base. Maksudnya kadar paling minimum yang perlu dibayar. Ini cadangan kita yang kita ambil daripada pentadbiran dulu, dan kita kemaskini sedikit lah. Jadi benda ni tak semestinya wajib. Ini rate card cadangan kita. Maksudnya kita boleh bawa rate card tu untuk perjuangkan dengan penerbit, tetapi akhirnya adalah keputusan kita juga menerima. Kalau kita rasa kemahiran kita ataupun pengalaman kita, harga kita tu tinggi, rate card tu untuk panduan je lah, tengok je lah. Maksudnya harga kita tu kita letak dengan harga kita yang sekarang lah. Macam tu. Maksudnya nilai kita ni, kita macam orang meniaga. Orang meniaga ni kalau rasa harga dia tinggi, dia letak tinggi, walaupun produk atau servis itu diberikan untuk orang lain tu rendah. Sebab dia berpengalaman kan. Pengalaman, aku menang award, aku dah buat filem banyak, tiba-tiba kena buat drama, telemovie contohnya. Jadi harga dia tentu berbeza. Jadi rate card yang ada Profima adalah untuk garis panduan sahaja. Tetapi yang pentingnya benda tu jangan terlalu rendah daripada rate yang kita bagi. Maksudnya terlalu rendah. Saya ambil contoh teruslah. Contoh telemovie sekarang, RTM dah naik harga untuk penerbit di antara 10 hingga 30%. Semua produk saya tak tahu pecahan dia macam mana, tapi naik harga lah. So daripada situ, shooting day pun dah makin lama makin rendah. Daripada 12 hari, 10 hari, 8 hari, sekarang dah tinggal 5-6 hari. Jadi takkanlah tuan-tuan masih ada lagi rate untuk teknikal letak RM6,000, RM5,500 satu tim. So benda-benda macam tu di bawah pada harga pasaran. Jadi kalau Profima memang kita tak galakkan langsung lah harga-harga macam tu. So itu harga sangat lama kan, harga 20 tahun lepas apa semua. Jadi kita memang kalau dengar pun kita akan advise, kalau boleh harga tu dia dah kena tinggi dah kena letak sendiri. Tapi nak letak tinggi,
servis kita kena tinggi lah, kena bagus, kena tak ada masalah apa semua. So itu yang menentukan harga kita. Dan kita sebenarnya kita tak boleh paksa penerbit. Profima tak boleh paksa penerbit harga kru begini, tak boleh, sebab kemahiran kita berbeza dan juga rate kita berbeza. Garis panduan boleh, paling minimum kita boleh letak, dan benda ni kena ada dalam kontrak. Harga kena ada dalam kontrak. So kalau harga tak ada dalam kontrak, masalah nanti bila tentang bayaran berlaku, pecahan bayaran, bayar lewat apa semua, tuntutan apa semua, macam mana kita nak buat laporan, itu semua masalah. Jadi rate tu kena betul-betul lah. Jadi penerbit pula kita nak beritahu janganlah bayar terlalu murah dan ambil kesempatan. Bila kru filem je dia letak rendah apa semua. Kita nak beritahu bahawa kalau ada laporan kru yang dibayar rendah, saya rasa Profima kita akan laporkan dalam kita punya gabungan persatuan, dan juga kita akan hantar juga kepada siapa persatuan-persatuan penerbit tu lah. Kita minta kerjasama supaya jangan dibayar dengan harga murah. Tuan-tuan kena consider tahun ni memang tak ada perolehan daripada RTM ni, first baru ada. Kemudian dengan ekonomi sekarang, dengan harga yang tinggi, tak ada lagi bayaran murah sebenarnya. So kalau tengok rate kita pun yang RM150 sehari untuk pekerja filem pun sebenarnya dah tak ada dah. Kita dah mula naik ke minimum RM200. Tu paling rendah yang kita letak lah. So rate-rate macam tu penerbit saya rasa kena lebih banyak consider lah. Ada nak tambah lagi rate kat? Tak ada. Okey, nilailah sendiri anda dengan experience anda semua, sebab betul persatuan tak boleh buat apa, sebab ini guidelines je, bukanlah mandatory. Kita ni persatuan kena ingat tu, tapi kita bagi baseline tu ada. So follow je. Awak pun tahu pengalaman awak setakat mana, berapa lama, keupayaan tu macam mana. Okey bang, tapi betul, jangan lupa, saya terlupa ni satu benda, jangan lupa tengok amount tu berapa. Tetap harga tu mesti ada. Kalau tak ada tu dia akan masalah di kemudian hari. Harga tetap. Saya nak tambah dari segi rate harga ni, bukanlah Profima ni selama-lamanya tidak boleh memperjuangkan rate, tapi satu hari nanti apabila kita betul-betul kuat, sebab tu saya kata unite tu penting. Kalau nak tahu sekarang ni yang kembali pada Profima ni sangatlah rendah dia punya peratusan dia apabila tidak dikuatkuasakan di Finas. Jadi bila kita tak unite, kita tak bersatu apa semua, macam mana kita nak berjuang dalam menentukan rate harga yang lebih tinggi? Itu persoalan yang patut ditanya kepada diri sendiri sebenarnya, bukan pada persatuan yang kita memang menjalankan tanggungjawab atas apa kuasa yang kita ada. Tapi kalau kita betul-betul dan kita juga ke arah itu mendapatkan sokongan sepenuhnya, insya-Allah apa saja rate yang bersesuaian dengan kita akan naikkan dan sesuai dengan kemahiran kita yang sepatutnya dibayar. Unite tu penting untuk kekuatan kita. Dan sebenarnya dari segi rate ni pun sebenarnya pihak pemerintah pun tengok dah. Kita pun dah bawa benda ni ke Finas, dah bawa pada KSU, dan insyaAllah kita jumpa menteri tu kan. Sebenarnya dalam masa sama pun dia tengok juga macam mana kadar bayaran yang sepatutnya. So benda ni memang mainkan peranan dua-dua pihak lah. Kru sendiri pun jangan lepas saja pada producer. Perjuangkan hak awak. Okey bang. Orang lama tak syuting bang. Tapi bukan je kru yang tak syuting, producer pun lama tak syuting pun kita faham. Cuba saya nak tanyalah bang, tentang kebajikan sikit. Kebajikan kita macam mana sekarang ni? Masih macam dulu ke? Di tahap ke belakang lagi ke? Atau yang dulu ke? Atau nak ke depan? Maksudnya di lokasi kan? Ya, di lokasi. Waktu syuting. Di lokasi ke, ataupun walaupun bukan di lokasi. Contohnya kalau kita di outstation 24 hours tu di bawah producer. Itu kita amalkan, kita disiplin kita daripada dulu memang macam tu. Semua segala tanggungan pihak syarikat. Okey bang, cuba cerita sikit bang, macam mana kebajikan? Okey, sebenarnya terlupa dekat tadi. Terlebih dahulu kita nak ucapkan tahniah lah siapa yang dapat. Tahniah siapa yang dapat pergi dapat pitching, dan tahniah juga siapa yang dapat lah. Bila siapa yang dapat tu mungkin ada yang dah lama tak syuting, producer tak syuting, macam kita orang ni kat macam saya ni pun dah lama tak syuting. Pasal kita duduk kat rumah kan. Tak? Jadi tak tahu orang risau ke apa, Allah Alam. Jadi sebenarnya sama je. Kebajikan ni sebenarnya penting dekat lokasi. Kan, bukan saja makan minum, keselesaan. Kalau di session tempat tinggal, semua benda tu sama macam dulu.
Kena jaga kebajikan tu. Tapi kebajikan ni sebenarnya tertakluk pada apa? Pengurusan juga. Kalau pengurusan tu pengurusan yang tak berapa sangat tu, mungkin cak ayam sikit tu jadilah cak ayam. Tapi kalau pengurusan tu yang okey lah. So dekat situ kalau producer memilih orang yang menguruskan tu dengan rate yang tadi pasal rate tadi rendah, kau dapat yang rendah punya pemikiran. Jadi bila pengurusan tu rendah, makanya semuanya dia rendah. Kebajikan, makan minum, tempat tinggal dia punya. Sebenarnya kita banyak budak-budak ni sebenarnya, especially production manager lah, mentality dia fikir very small scale lah. Kadang-kadang sakit kepala juga. Kita dengan macam RTM sekarang ni, kita tengok bajet pun dah naik kan, dah naik berapa persen tu. Jadi saya rasa boleh juga dibelanjakan sedikit untuk kebajikan. Mana kebajikan dari segi makan minum kan, makan harga pun sekarang dah naik. Dulu zaman aku ni, dulu aku makan RM12 je 4 kali makan. Shooting RM10 pun ada dulu. Sekarang RM25 pun tak ada. RM30 ke atas. Mana sekarang harga dia, kalau gede-gede dapat 28. 28 tu pun masih boleh, okey lagi. Tapi janganlah sampai kau nak ambil RM20. Mana lauk, itu makan ni penting ni. Ini kebajikan yang utama sekali ya. Makan, kalau kau makan tak bagus, makan susah lah budak-budak nak bekerja. Lepas tu tempat tinggal walaupun kita bangun tidur, tapi kena selesa jugalah. Tidaklah suruh mana. Jangan dilonggok satu rumah letak budak, satu homestay letak segala-gala benda dalam tu, pening, mana boleh. Kita praktiskan supaya benda ni lebih terkawal lah, lebih apa tu, lebih nampak lebih profesional lah. Jangan letak satu, bukan kata kita nak tekan sangat producer ya. Jangan tekan sangat producer. Anggapkanlah satu bilik tu mungkin ada 3 orang, satu homestay tu ada 3 bilik. Mungkin kita boleh duduk 8 orang kan, maksimum 10 orang tu okey lagi lah. Pasal ada ruang tamu semua, rasanya selesa. Dengan toilet ada 2 ada 3 okey lah. Kalau kau letak satu rumah tu sampai 15-20 orang, ada toilet pun ada satu kat master bedroom, satu kat luar, tonggang langgang, masalah. Jadi itu tempat tinggal. Kena jaga macam kan. tu Tokyo Homestay Memang lah. Jadi, banyak lagi transportation kena betul. Maknanya banyak benda-benda yang kita kena fikir lah. Jangan aku ada tengok juga dia orang pakai van pun dah teruk sangat kan. Bukan kata nak aircon sangat, tapi kena kalau nak pergi long distance tu kenalah betul-betul kan. Ada dengar pula yang sana terbabas dengan tak betul kan, pasal nak bayar murah. Benda-benda macam ni pasal duit je lah. Kalau producer benda-benda macam ni kena ambil berat jugalah. Pasal walaupun kita ni kerja macam kuli batak kan, consider kuli batak lah, tapi kita pun manusia juga kan. So manusia ada perasaan, jadi lain kita macam manusia juga. Kasar lah, kalau dia macam kasar. Kerja pun tak boleh lah buat kita ni macam kerja Bangla pun kerja elok lah kan. Jadi masa kerja tu pun kena jaga juga kan. Kalau lebih dia dengar khabar itu ada 28 jam 24 jam, macam satu hari pun ada bekerja kan. Jadi tak tahu kenapa jadi macam tu. Kita pun tak tahu kan. Biasanya paling kalau waktu kerja ni 12 hingga 14 jam tu okey lah. Selama ini Hari Kru Film Malaysia.